soal duit, soal kewangan, soal hutang, ini semua benda yang sangat serius dalam Islam. Bukan benda yang boleh halal berhalal. Nabi SAW tidak solatkan jenazah yang ada hutang. Artinya benda ini serius. Pernah didatangkan kepada baginda jenazah, Nabi tanya, ada hutang ke tidak arwah ini? Sahabat menjawab, ada hutang 2 dinar. Sallu ala sahibikum fa inna alaihi dain. Kamu semua semayangkan dia, aku tak hendak imamkan sebab dia ada hutang. Datang Abu Qatadah, salli alaihi wa alayya dainuh. Ya Rasul, jomlah semayang, hutang dia saya tolong bayar. Maka fasalla alaih, barulah Nabi semayangkan jenazah ini. Artinya soal duit, soal ekonomi, soal hutang, soal simpanan, ini semua benda yang serius. Sebab itu Islam meletakkan isu keadilan dalam soal kewangan Islam ini. Yang pertama saya memperkenalkan iaitu yang berbahagia Sahibus Sa'adah, Dato' Ustaz Badli Shah bin Alauddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila bertentang mata dengan Datuk, semestinya saya nak korek rasa-rasa yang belum diketahui oleh orang awam. Okey. Jabatan Mufti dan Falak berpisah tiada. Ada ke Datuk penemuan luar jangka bulan Julai nanti? Ya, minggu ni memang banyak peristiwa kosmik berlaku. Beberapa hari lepas kita saksikan peristiwa Perigi, iaitu bulan berkedudukan paling hampir dengan bumi, 361. Begitu dekat sekali, bulan nampak begitu besar. InsyaAllah pagi esok pukul 4:06 pagi, 7 hari bulan, akan berlaku satu peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa aphelion, iaitu matahari akan berada begitu jauh dengan bumi. Jadi akan menariklah fenomena aujus syamsi ini, nuqtatuz zanabi dia panggil. Masya begitu Allah. seronok sekali pagi esok bermula. Bila Datuk Bad duduk di bahagian dakwah, nampak pendakwah. Duduk di cawangan akidah, nampak akidah. Bila duduk di falak, macam astronomi tu. Tabik spring. Saya nak tanya kepada Datuk Bad lah. Bila kita sebut tentang aktiviti keuangan, masyarakat akan faham aktiviti keuangan ni ada 3. Simpan, pinjam, labur. Tapi kalau kita umat Islam, macam mana aktiviti keuangan simpan, labur, pinjam ini nak kita panjangkan sampai akhirat dan boleh adil kepada semua orang? Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator, rakan bicara wara Ustazah Ispadiah, seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di mana juga mudah-mudahan berbahagia sekalian. Soal duit, soal kewangan, soal hutang, ini semua benda yang sangat serius dalam Islam. Bukan benda yang boleh halal berhalal. Nabi SAW tidak solatkan jenazah yang ada hutang. Artinya benda ini serius. Pernah didatangkan kepada baginda jenazah, Nabi tanya, ada hutang ke tidak arwah ini? Sahabat menjawab, ada hutang 2 dinar. Sallu ala sahibikum fa inna alaihi dain. Kamu semua semayangkan dia, aku tak hendak imamkan sebab dia ada hutang. Datang Abu Qatadah, salli alaihi wa alayya dainuh. Ya Rasul, jomlah semayang, hutang dia saya tolong bayar. Maka fasalla alaih, barulah Nabi semayangkan jenazah ini. Artinya soal duit, soal ekonomi, soal hutang, soal simpanan, ini semua benda yang serius. Sebab itu Islam meletakkan isu keadilan dalam soal kewangan Islam ini. Falsafah kewangan Islam sangat menitik beratkan soal adil. Awak pinjam duit dengan orang, awak kena adil kepada orang yang awak pinjam. Awak menyimpan, awak berbelanja, semua kena adil. Sebab itu dalam konteks ekonomi Islam, kewangan Islam, perbankan Islam, pertama sekali produk yang ditawarkan setanding dengan perbankan konvensional, cuma bezanya adalah produk yang ditawarkan adalah sumber daripada yang baik dan halal. Apa yang tidak ada di dalam perbankan Islam selain daripada kemudahan deposit dan juga pembayaran? Ada pembiayaan perdagangan, trade finance, ada pindahan wang, fund transfer, ada tukaran mata wang asing, foreign exchange. Semua ada, tapi adilnya adalah daripada yang baik dan daripada yang halal. Begitu juga
kewangan Islam, perbankan Islam, muamalat Islam, sistem dan operasi yang dilaksanakan berbeza. Kalau konvensional, mereka hanya mementingkan untung semata-mata. Rugi tak nak, mesti nak untung. Di mana adilnya? Jadi di dalam Islam, operasinya berdasarkan dua faktor yang mustahak, iaitu agama dulu, kemudian keuntungan. Dia nak berikan keadilan. Kemudian yang ketiga, perbankan Islam, di mana adilnya? Dia menggunakan sistem perkongsian keuntungan yang adil, di mana dia menggunakan prinsip mudharabah pada produknya. Kalau misalnya bank dapat untung yang tinggi, maka jumlah yang sama juga dia akan diterima oleh pelanggan mengikut nisbah yang ditetapkan. Sekiranya pelanggan buat penyelesaian awal hutang-hutang misalnya, bank akan beri pula ibrak ataupun rebate kepada hutang itu sebagaimana yang telah diwajibkan oleh bank negara. Dan pelanggan yang lewat membuat pembayaran bulanan, mereka akan dikenakan charge lewat bayar yang minimum sebanyak 1%. Itu berapa ta'wid. Ta'wid ni ganti rugi. Dan charge ini sama bagi setiap institusi perbankan Islam dan tidak akan jadi berganda seperti perbankan konvensional. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, inilah dia sistem kewangan muamalat perbankan Islam. Dia meletakkan isu keadilan sebagai prioriti paling utama. Kalau Nabi tidak solatkan jenazah orang yang hutang, itu nak menunjukkan bahawa dia itu arwah tidak adil kepada orang yang dia telah berhutang itu, maka mendapat kemukaan daripada baginda Nabi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Tapi itulah keadilan dalam Islam. Sebab itu saya suka apa yang Datuk Bat sebutkan tadi, agama dulu baru fikir untungnya. Tapi kan yang bagi Datuk, dalam aspek pengurusan keuangan dalam dunia hari ini, wah, sangat mencabar. Anak-anak muda sekarang ni ramai yang muflis kerana tak tahu macam nak urus keuangan. Dan ada juga yang dia okey urus keuangan, tapi bila dia tengok Facebook, Instagram, alamak, orang tu beli kereta lah, tak boleh jadi. Kena beli juga, pengaruh media sosial. Mungkin Datuk boleh kongsi dengan masyarakat kita macam mana kita nak mengurus keuangan kita supaya tak membebankan dan adil kepada diri kita dan keluarga kita juga. Silakan. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, sumbangan terbesar sistem kewangan Islam adalah kejayaannya memperkenalkan alternatif kepada sistem riba. Sistem riba selama-lama ini adalah tulang belakang kepada sistem kewangan dan perbankan konvensional. Jadi kita bersyukur kehadrat ilahi, datangnya sistem kewangan Islam ini yang berjaya menjadi suatu pilihan kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini pihak Bank Negara Malaysia telah pun menubuhkan banyak institusi khusus untuk nak memantapkan ekosistem bakat-bakat kewangan Islam di Malaysia. Antaranya menubuhkan pusat pendidikan kewangan Islam antarabangsa, ada akademi penyelidikan syariah antarabangsa dan kewangan Islam, ada Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia, ada Institut Profesional Kewangan Islam Bertauliah, ada Persatuan Penasihat Syariah Kewangan Islam dan macam-macam lagi. Maka di sinilah kita bersyukur, alhamdulillah, perbankan Islam telah berjaya menangani krisis kewangan global dan ini sangat kita banggakan. Tuan-tuan sekalian, Amerika Syarikat dia telah menghadapi kejahatan ekonominya akibat daripada sistem kapitalis. Dan kegawatan ini bermula daripada kes pinjaman dan pensekuritian bond suprema. Yang mana isu ini telah menggugat ekonomi di Amerika tahun 2007 dan berterusan sampai berlakunya kebangkrapan dan kerugian besar kepada banyak syarikat gergasi di bursa saham Wall Street, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG dan banyak lagi. Saham-saham di papan-papan utama menjunam jatuh ke tahap benar-benar teruk. Tapi kebolehan sistem perbankan dan kewangan Islam dalam mengharungi situasi gawat itu benar-benar diuji keberkesanannya. Dan bank-bank Islam di seluruh dunia tidak mengalami masalah besar, malah ada yang tidak terkesan pun dengan masalah ini. Sebab itu kepada masyarakat, jom berikan kepercayaan kepada sistem kewangan Islam ini. Cuma Ustaz Ariri sebut tentang orang muda tadi. Soalnya adakah kita bersedia untuk nak menawarkan perkhidmatan terbaik kepada orang muda ini?
Ada satu kajian dia buat oleh Mambu. Mambu ni platform perbankan global, SaaS, Software as a Service, perisian sebagai perkhidmatan. Dia buat kajian di seluruh dunia. Kaji selidik 2,000 pengguna Muslim, umur muda di seluruh dunia. Kajian ini khas untuk golongan milenium dan juga generasi Z. Maknanya generasi yang lahir antara tahun 95 sampai 2014. Ada 2,000 responden. Dia punya finding atau dapatan begitu menarik sekali tentang bagaimana mereka melihat sistem kewangan perbankan Islam. 74% daripada responden mereka mahu kepada sistem yang selari dengan kepercayaan agama mereka. Artinya ada nak kepada agama. 75% daripada responden mahu supaya bank buat pelaburan yang boleh mendatangkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Artinya anak-anak muda ada kesedaran itu. 62% mengatakan tidak mahu bank memberikan pinjaman kepada syarikat tembakau. Ada juga anti kepada tembakau. 69% berpendapat adalah lebih baik bank tidak memberi pinjaman kepada institusi perjudian. Ada juga. Dan di negara kita 79% responden di Malaysia menyatakan penting untuk mereka nak akses perkhidmatan kewangan secara online ataupun menerusi aplikasi. 2/3 menyatakan tidak berminat sekiranya bank tidak boleh menawarkan perkhidmatan secara atas talian. Sebab itu soalnya kita, macam kita lah masjid, kita kempen jemaah datang, mailah datang masjid berjemaah. Tiba-tiba masjid tak ada aircon, PA sistem bergema, suara tak dengar, imam bacaan tak sedap. Tapi kalau kita buat ada aircon, PA sistem bagus, imam bacaan sedap, good looking, tak ada pakai t-shirt masa bertugas, pakai stokin masa bertugas, lepas semayang ada pula jamuan, penuh lah orang datang. Artinya kita boleh ajak orang datang ramai, tapi bagaimana kita nak menerima kedatangan ini? Itu cabaran terbesar untuk kita. Wallahualam. Macam pentas forum perdana hari ni lah, Tok kan? Ya. Wah, ini lain macam dengan keadaan. Saya ingat macam nak baring je ni. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini adalah cabaran bagi kita umat Islam dan pejuang dalam perbankan Islam. Datuk, kalau kita nak sebut, kalau tanyalah kepada orang bank, dia akan jawab, baguslah produk dia. Ini sebagai seorang pendakwah lah kan. Kadang orang nampak bank ni adalah persekitaran pinjaman yang saya sebutkan tadi lah. Tapi mungkin awak tak nampak apa lebihnya perbankan Islam yang memberi manfaat kepada umat Islam yang lebih banyak, Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Konsep perbankan Islam ini, dia dah pun bermula apabila Mint Gharam Local Saving Bank ditubuhkan di Mesir tahun 1963 lagi. Dah lama. Ketika itu dia tidak gunakan istilah syariah secara rasmi. Dan mereka menjadikan German Saving Bank sebagai model dalam penubuhan dengan sedikit pengubahsuaian untuk menepati konsep sebagai sebuah bank Islam. Beberapa tahun kemudian, IDB, Islamic Development Bank, ditubuhkan oleh Menteri-Menteri Luar OIC tahun 1973. Jadi negara-negara OIC, dia telah menyertai IDB dan mereka saling membantu untuk mengembangkan perbankan Islam di dalam negara-negara anggota. Jadi beberapa buah bank yang berkonsepkan perbankan Islam telah berjaya ditubuhkan. Tahun 1975 wujud Dubai Islamic Bank. Tahun 1977 Faisal Islamic Bank of Sudan. Tahun 1978 Faisal Islamic Egyptian Bank dan Islamic Bank of Jordan. Tahun 1979 Islamic Bank of Bahrain. Tahun 1980 The International Islamic Bank of Investment and Development di Luxembourg. Dan senarai ini begitu panjang. Dalam konteks kita di Malaysia, institusi kewangan Islam dah pun memula sejak tahun 1963 lagi. Selepas daripada penubuhan lembaga tabung haji. Dan itu merupakan mekanisme simpanan secara tetap, simpanan secara berterusan, tapi niat untuk mengerjakan haji. Selain itu juga dana yang dilaburkan mereka akan gunakan untuk pelaburan dalam sektor-sektor ekonomi yang produktif, yang tidak berorientasikan pulangan bebas riba. Kemudian barulah Bank Islam Malaysia Berhad ditubuhkan 1 Julai 1983 selepas penubuhan operasinya dicadangkan kepada pihak kerajaan sekitar tahun 1981. Dan bank ini telah menjalankan perbankan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Sebab itu kepada muslimin muslimat di luar sana, ini bukan cerita baru
Ini cerita daripada tahun 1963. Begitu berpengalaman sekali. Sebab itu kita mengucapkan tahniah. Kewangan Islam di Malaysia sudah pun mencatatkan macam-macam kejayaan besar dalam tempoh 4 dekad. Dengan hanya kurang daripada 4 bank Islam dan peserta takaful sebelum tahun 2000, industri kini ada lebih daripada 27 peserta yang menawarkan lebih daripada 100 produk kewangan. Dan ada yang menarik, sukuk ataupun bond Islam. Kita juga muncul sebagai negara perintis dalam pembangunan pasaran sukuk ataupun bond Islam global dengan pelancaran sukuk global berdaulat yang pertama bernilai 600 juta US dollar tahun 2002 dan dengan pasaran sukuk terbesar di dunia, dan pada separuh tahun pertama saja kita menyumbang 63% daripada jumlah terbitan baru global dan kekal sebagai satu-satunya pasaran dengan lebih daripada 100 bilion US dollar daripada jumlah sukuk global. Kepada tuan-tuan yang tak faham, tak ada masalah. Ini bahasa orang bank, bahasa kewangan. Yang penting percayalah kepada sistem ini. Wallahu a'lam. Percaya, lupalah pula. Percaya dan beri sokongan. Apabila kita memberi sokongan kepada perbankan Islam, maka barulah kita dapat berkembang dengan lebih pesat lagi. Baik, alhamdulillah kita mesti bersedia untuk perbankan dan kewangan Islam. Mungkin Datuk Bat sebagai penutupnya, silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam adalah panduan hidup kita. Ajaran Islam ini ada 3 pokok perbahasan terbesar: akidah, ibadah dan muamalah. Semuanya panduan untuk kita yang kalau ditinggalkan pasti binasa. Kata Nabi, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahari. Aku tinggalkan kamu hujah yang sangat jelas, yang mana malamnya bersinar bagaikan siang. La yazigu anha ba'di illa halikun. Siapa yang menyimpang daripada apa yang aku tunjukkan ini, maka pasti dia binasa. Ayolah hadirin hadirat sekalian, tidak boleh menetak jati, papan dijauh dibelah-belah. Jangan diikutkan kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Sebelum berjalan, tengoklah pedoman. Sebelum bercakap, gunakan fikiran. Sebelum mengunyah, jangan menelan. Bersiap dirilah sebelum pulang. Berjaga-jagalah sebelum berhutang. Berhitung-hitunglah sebelum terbuntang. Ingat, hidup hanya menumpang. Air setimba jangan dibuang. Nafas sesentak dikenang-kenang. Umur yang sejemput ditimang-timang. Ingat hidup kita sebagai hamba. Jauhkan sifat besar kepala. Banyakkan sujud menyembah Allah. Dalam berkata merendah-rendah. Dalam bergaul selalu mengalah. Kalau keliru, mengakulah salah. Mari kita balik kepada panduan agama. Kepada Allah kita mengabdi agar rahmatnya kekal abadi. Kepada Allah kita menyembah supaya selalu mendapat barakah, supaya selamat dunia akhirat. Kepada Allah tempat berkhidmat. Kalau hampir kepada Allah, dunia akhirat tidak akan susah. Siapa taat kepada Allah, sebarang kerja takkan menyalah. Siapa teguh berpegang syarak, dijauhkan Allah segala balak. Kepada Allah menghamba diri supaya hidup tahukan diri. Allah dan Rasul kita utamakan, hidup dan mati dapat kemuliaan. Apa tanda orang beriman? Hidup matinya mengingat Tuhan. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 kepada Bank Islam. Terima kasih kerana menyelamatkan kami daripada terjerumus ke dalam perangkap riba. Wallahu a'lam.